bagi bahagian accounting, so di sini anda akan buat accounting yang di mana so setiap transaction keluar dan masuk akan display daripada sini. So daripada transaction yang anda buat akan masuk dalam bahagian report. So report tu anda akan keluarkan dalam report profit and loss, balance sheet, trade balance dan sebagainya. Tapi sebelum kita start buat transaction dalam accounting, so kita akan pergi ke bahagian setting terlebih dahulu, iaitu untuk setting anda boleh pergi ke bahagian ini. So sama ada anda nak tengok dalam configuration ataupun untuk bahagian wizards. So untuk accounting, untuk cara yang lagi mudah bagi pengguna-pengguna yang baru, so saya mencadangkan anda semua pergi ke bahagian wizard terlebih dahulu. So klik di bahagian ini. So anda klik di sini, anda akan nampak step yang pertama anda perlu buat adalah anda perlu set up nama company dahulu. Okay, di step di sini anda akan letak nama company, registration number, email, phone number dan sebagainya. So di sini kalau anda dah set up awal-awal di dalam global configuration, so sepatutnya data yang dah siap tadi akan terus masuk di sini. So katalah kalau anda tak going through global configuration, anda boleh isi dahulu di bahagian ini. So jika anda ada SSC number dan juga GSC number, jika ada anda boleh isi juga dalam ni. Jika tak ada anda boleh kosongkan dahulu. So, saya nak beritahu untuk bahagian report bagi bahagian teks. So, kalau untuk anda generatekan SST punya report, contohnya, anda perlu masukkan dahulu SST punya number di bahagian ini ya. Seterusnya, jika anda tak ada apa-apa perubahan di bahagian ini, so anda boleh tekan submit sahaja. Masuk ke bahagian 2. So untuk step yang kedua anda akan set up accounting punya period. So accounting period mungkin biasanya kita akan buat awal tahun hingga akhir tahun. So cubalah anda akan filter by 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020. Dan step yang ketiga adalah kita akan set up kita punya accounting rules. So by default dia akan be Malaysia. Okay. Dan di sini sama ada ruangan bagi report-report anda download tu nak ada ruangan untuk sign ataupun tidak. So kalau anda nak ruangan untuk sign, anda boleh buat yes di sini. Kalau tak nak, anda boleh pilih no sahaja. Seterusnya untuk reference number. So di sini anda nak ubah format reference number bagi report-report seperti invoice, receipt, payment voucher, credit note, debit note dan juga save invoice. So kalau anda mahu bulan, anda boleh copy di sini dan masukkan di sini. Seterusnya kita tekan submit. Bagi step yang keempat, di sini anda akan set up chart of accounts bagi setiap accounting anda. So untuk chart of account ni dia adalah benda yang paling penting bagi anda pengguna-pengguna yang baru yang masih lagi baru start menggunakan accounting punya modules. So jika anda mahu start guna accounting, anda perlu wujudkan chart of account. So di sini kami akan sediakan chart of account yang di mana default yang dibuat oleh Office Central. So untuk cara untuk membuatkan chart account tu ada di dalam account anda adalah dengan cara ini. So kalau anda adalah company yang baru, so anda pilih yes. Dan anda akan pilih 3 jenis chart of accounts yang kami sediakan. Sama ada Office Central Default, Financial Report Standard ataupun Standard Account Government Agency. Katalah kalau saya ambil yang Office Central punya default, saya pilih di sini. Dan saya tekan sahaja button submit. Right, so and then step yang kelima, saya akan tambah detail bagi chart of account. So dia detail seperti yang ada di sini adalah, so dalam chart account tadi kita dah buat header. So dalam header tu kita perlu wujudkan sekali detail untuk kita buat transaction. So kalau transaction ni dia mesti melalui detail, dia bukan daripada header ya. Header ni hanyalah macam pintu dia masuk. Detail tu yang paling penting sebenarnya. So contohnya detail yang kita perlu wujudkan dahulu adalah detail dalam cash dan juga detail dalam bank. So untuk tambah detail bank, saya klik di sini. Saya masukkan account name, contohnya CIMB Bank. Okay, so kalau saya ada opening balance debit ataupun ada opening balance credit, saya boleh masukkan di bahagian ini. So untuk location, saya kena pastikan saya tick di bahagian mana-mana lokasi yang tertentu. And then saya kena pastikan detail tersebut masuk di bahagian header yang mana. So macam tadi saya nak buat bank, so detail ni saya nak masukkan bawah header bank account. So pastikan saya tick di bahagian ni and then saya tekan je submit. Okay, so sekarang detail tu dah masuk bawah header bank account tadi. So kalau nak tambah untuk detail yang lain, anda boleh klik pergi satu and then cuba tambah untuk bank lain kalau ada lebih daripada satu bank. Seterusnya untuk kita nak tambah pula detail bagi bahagian cash, so klik di sini. And then account name mungkin kita boleh buat cash in hand.
And then pastikan dia dah tick di bahagian header bahagian cache. So saya tekan je button submit. Alright, so itulah cara dia macam mana saya nak tambah detail dalam header-header yang berkenaan. Dan saya tekan submit. Seterusnya, ini adalah untuk anda import kalau anda dah ada file Excel bagi debtor dan juga creditors yang sedia ada. So anda boleh import daripada sini. So kalau anda tak ada, anda just pilih no sahaja. So kalau anda ada, anda pilih yes di sini. And then anda tekan button start import ni untuk import masuk file Excel yang dah ada data tu masuk ke dalam sistem Office Central. So sekarang ni saya pilih no sahaja. And then saya tekan je submit. Alright, so macam itulah setting awal yang terpenting untuk saya start menggunakan accounting punya modul. So now bila saya tekan start account, saya akan nampak saya punya chart of account dah generatekan tadi. So boleh nampak ada lebih kurang 8 header, iaitu satu current asset, fixed asset, current liabilities, long term liabilities, shareholder equity account, revenue account, cost of goods sold dan juga bahagian overhead. Baik, okey, sekarang kita akan pergi ke bahagian configuration. Kita boleh tengok setting-setting yang ada di sini, button-button yang kita mungkin tak going through lagi. Iaitu cuba klik di bahagian ini, reference number. So di sini kita dah cover tadi. So di mana kalau anda nak ubah format-format reference number bagi invoice, receipt dan sebagainya, anda boleh ubah daripada sinilah. So ni adalah untuk modul accounting sahaja ya. So di sini adalah approver. So katalah kalau anda nak kawal bagi tujuan untuk security, contohnya untuk staff anda tu setiap kali dia buat transaction dalam accounting ni ada certain person yang akan approvekan transaction tersebut, anda boleh buat di bahagian ini. So setiap kali anda buat transaction mesti akan ada approval daripada seseorang. So katalah kalau ada seorang je yang access untuk accounting, so saya rasa tak perlulah buat approval. Dan seterusnya adalah accounting period. So accounting period pun kat sini kita dah, kalau kita dah cover tadi dalam wizard, so anda tak perlu nak cover lagi lah di sini. So saya ingatkan untuk accounting period ni biasanya kita akan buat dalam tempoh setahun, awal tahun hingga akhir tahun. So habis jari tahun tu kita akan tutup, kita akan close seperti ini, and then kita akan buka period yang baru macam sekarang ni lah 2019. Dan masuk tahun baru kita akan open lagi sekali ongoing. So saya ingatkan kalau kita dah close transaction tersebut, mana-mana transaction yang kita nak masukkan pada tahun tersebut, kita tak boleh nak masukkan sebab kita hanya open untuk tahun ni sahaja. So pastikan kalau kita nak close transaction yang tahun lama tu, kena pastikan semua transaction kita dah masuk siap-siap. Barulah kita close dan open yang baru. Seterusnya adalah allowable periods. So untuk allowable periods adalah di mana untuk certain company yang contohnya dia nak tetapkan ada waktu-waktu tertentu sahaja yang dia nak enablekan untuk staff dia key in transaction masuk dalam accounting. Contohnya dia nak buat transaction ni hanyalah boleh pada 5 hari akhir bulan sahaja. So maknanya 5 hari tersebut sajalah anda boleh key in transaction. So selain daripada 5 hari tersebut anda tak boleh nak key in langsung. So kalau anda rasa nak fleksibel, bila masa saja anda boleh key in transaction, anda tak perlu assign lah level period ni. Seterusnya adalah project detail default. Untuk project detail default ni adalah kita nak buat chart of accounts bagi setiap projek-projek yang kita ada. So maknanya kalau kita nak view profit and loss berdasarkan certain projek sahaja, so anda perlu wujudkan chart of account lah di dalam ni. So katalah kalau anda tak ada chart of account dalam projek ni, jangan risau sebab anda still boleh tengok di report P&L. Tapi berdasarkan rekod overall, kiranya semua rekod pembelanjaan secara general lah. So kalau anda nak separatekan profit and loss berdasarkan certain project, anda perlu wujudkan chart of account di sini dahulu. So anda boleh tambah header di sini, anda tambah detail seperti yang saya tunjukkan di sini. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian mapping. So untuk bahagian mapping ni adalah kalau mana-mana rekod yang daripada modul-modul lain selain daripada accounting. Contohnya anda boleh tengok sini accounts dalam CRM. So katalah kalau anda dah tambah rekod dalam CRM macam account customer, supplier. So anda nak import masuk rekod tersebut masuk ke dalam accounting. So anda boleh buat cara yang seperti ini. Contoh yang saya tunjuk adalah kita akan pergi ke bahagian ini. Contohnya saya tunjuk satu dulu mapping accounts. So ini adalah rekod baru yang saya tambah dalam CRM. Sekiranya saya tak masukkan lagi dalam accounting. So saya tick di bahagian ini. Kalau saya nak import masuk yang ini, saya tick di sini. Dan saya tekan map. Dan saya akan masukkan dia jatuh di bahagian yang mana saya nak. Contohnya yang ini. So untuk customer saya nak dia masuk di bahagian debtors. So, saya pastikan saya tick.
Saya klik di bahagian header bagi debtors dan saya tekan je bahagian mapping. Alright, so contoh caranya macam kita nak import masuk dalam pada rekod CRM, masuk ke dalam accounting. Daripada mapping ya. Okay, seterusnya adalah setting terakhir. Kalau anda klik bahagian settings ni, so ini adalah additional setting yang dimana untuk pengguna-pengguna bagi accounting punya modul. So anda boleh pilihlah sama ada anda nak ada ruangan untuk sign ataupun tidak. So anda nak ada ruangan untuk due date ataupun tidak untuk tax invoice. Seterusnya anda boleh pilihlah sama ada accounting country ni, sama ada nak Malaysia, India ataupun Indonesia. So search changes. So itulah sahaja setting-setting yang ada di dalam accounting. So now barulah kita boleh going through main function yang ada di dalam accounting, iaitu seperti revenue, expenses, transaction dan sebagainya. Pada bahagian dashboard di kiri sekali, so di sini anda boleh nampak actual trend, profit and loss, cumulative P&L dan juga cash flow. So ini adalah semua kepada report-report tetapi dalam bentuk dashboard, dalam bentuk pie chart dan juga graf lah. So biasanya kalau yang suka tengok di bahagian ini adalah bos-bos lah. So kalau anda rasa anda nak show report based on report yang biasa, anda boleh tunjuk dari sini. Kalau anda nak tunjuk dalam dashboard macam graf-graf dan semua tu, anda boleh go ke bahagian ini sahaja. Okay, untuk key interaction anda boleh tengok ada 3 bahagian, iaitu ada revenue, expenses dan juga transactions. So untuk revenue adalah kita dengan kita punya debtors ataupun kita dengan kita punya customer lah. So apa-apa transaction dengan kita punya customer, kita akan buat di bahagian ini. So jadi kita dengan customer dalam istilah accounting kita akan panggil debtors. So kalau kita dengan debtors, biasanya kita akan isukan invoice, kita akan isukan receipt dan juga kalau kita ada cases dan juga kita akan isukan credit note dan juga debit note. So semua adalah daripada sini. So, kalau yang untuk expenses adalah kita dengan kita punya supplier lah ataupun creditors. So kalau kita dengan kita punya creditors dengan supplier, biasanya kita akan receive invoice, kita akan isukan payment, and then, ataupun kalau tanpa invoice kita akan isukan cash purchases dan juga receive credit note dan juga receive debit note daripada kita punya supplier ataupun creditors. So first kita akan going through the revenue dulu. So untuk revenue ni anda akan nampak first button yang paling atas ada di bahagian debtors. So untuk debtors ni, untuk kita buat transaction, anda kena pastikan anda dah wujudkan debtors dahulu. Seperti bila anda tekan di sini. So bila anda klik di bahagian ini, anda tengok, so cuba klik on view list. So dah ada ke senarai debtors yang anda boleh start buat transaction. So kalau tak ada, anda boleh tekan add, tambah dahulu record debtors. So letak nama dahulu, mungkin nama saya letak, okay, contohlah saya letak so, jangan lupa pilih account type, iaitu kita punya customer. Ada kalau ada alamat, anda boleh letak alamat di sini. Begitu juga dengan bank information dan juga SST punya information. Kalau ada, anda boleh letakkan lah. So yang penting anda kena pastikan yang kedai ni jatuh di bawah location yang mana. So kalau ada lebih daripada satu location, so biasanya transaction ni jatuh di bahagian location yang mana lah. So contoh saya pilih yang ini. And then saya kena pastikan saya map di bahagian chart of account yang betul. Contohnya kalau yang untuk nama kedai Dato' Azizi ni, saya kena pastikan saya buat di bahagian debtors. Dan saya tekan je button submit. Seterusnya dalam view list juga, apa yang anda boleh nampak, anda boleh tengok senarai anda punya debtors. So anda boleh view general ledger, account statement, ataupun anda boleh nampak overall punya view list berdasarkan kod di sinilah. Contoh kalau saya nak tengok bahagian ini, saya tekan je bahagian kod, saya akan nampak saya boleh tengok aging, account statement, general ledger dan juga update charge accounts. Contoh kalau saya tekan account statement, saya klik di bahagian ini. So ini contohnya dia akan show aging punya statement. Dan saya nak tengok general ledger, saya boleh klik di bahagian ini. So ini kalau anda ada transaction yang ada dengan company ni, so dia akan show dari sini lah. So anda boleh filter by date tertentu dan tekan je button search. Okay, seterusnya kita akan start buat transaction bagi isu invoice. So untuk buat transaction bagi isu invoice kepada kita punya customer, anda akan pergi ke bahagian ini, isu invoice, dan tekan ke bahagian add new. So ini adalah cara macam mana kita nak isukan invoice kepada kita punya customer. So tu ni kita akan pilih nama customer tersebut. Pastikan nama customer tu dah ada di dalam senarai debtors di sinilah. So yang saya tambah tadi, okay, and then subject saya letak
Alright, so location anda boleh letak location yang mana, date issue, date due, purchase order reference number dan juga deliver order reference number. So ini adalah berdasarkan yang anda punya customer berikan kepada anda, purchase order reference number, dan juga ini adalah apa yang anda isukan lah kepada dia, DO punya reference number jika ada. Kalau tak ada, anda tak perlu isi. Seterusnya adalah di bahagian item, anda boleh masukkan detail pasal item yang anda jual tu. Contohnya saya letak yang ini. Okay, dan itu sahaja term dan remark. Kalau anda ada term dan juga remark tertentu, anda boleh masukkan di bahagian ini. So kalau tak ada, so biarkan. Dan untuk finalisekan, anda boleh nampak ada dua button di sini. Kalau anda tekan submit, so bila anda tekan submit, anda perlu ada certain person yang akan approvekan transaction tersebut. So kalau anda seorang yang manage transaction bagi accounting, tak ada sesiapa lain, so anda boleh tekan submit dan approve sahaja. Contoh bila saya tekan submit dan approve, saya tak boleh nak edit lagi lah. Kalau saya tekan submit sahaja, saya masih lagi boleh edit. So berdasarkan sini, ini yang saya isukan tadi. So saya boleh nampak bila once dia dah approve, dia akan terus keluar button-button seperti tengok details, receive payment, issue credit note dan juga issue debit note. So daripada sini anda tak perlu nak key in lagi sekali lah daripada sini. So basically daripada invoice di sini, contohnya kalau saya dah dapat payment daripada customer, saya nak isukan receipt, saya hanya tekan button ini sahaja, receive payment. So bila saya tekan receive payment, dia akan terus capture balik detail-detail macam barang yang saya isi dalam invoice tu, dia akan keluarkan balik. So tak perlu nak isi lagi sekali. Macam ada issue pun sama, dia akan capture balik, and then receive from pun sama. So kat sini dia dah save time sikit lah. So detail tu kita hanya letak di detail yang baru je. Seperti receive in apa. So receive in ni adalah kita punya, kalau dibayar dalam bank, so masuk ke bank kita, kita akan letak detail bank yang kita tambah tadi. Saya ambil bank. Kalau dia bayar cash, pilih cash sahaja di sini. Kita tambah tadi lah. So contoh saya nak dia bayar dalam bank saja. Payment method saya pilih CIMB Bank. Alright, so subject saya letak jualan sahaja. So tak ada perubahan dalam saya punya receipt ni, dia bayar full. So saya tekan je submit dan approve. Alright, so sinilah kiranya saya dah keluarkan receipt bagi invoice tersebut. So kalau saya tengok di bahagian ini, issue invoice overall. So saya nampak berdasarkan invoice yang saya isukan tadi, balance dah kosong. Kiranya bila kita receive payment, kita tekan button receive payment tu, kiranya kita keluarkan receipt lah. So kalau kita keluarkan receipt, maknanya dia dah bayar kepada kita duit tersebut. So kira dah full, dah pun dibayar, dah paid. So anda nampak kalau payment masih lagi belum dibayar, macam ni, contoh transaction yang lama saya buat, ada balance lagi 300, so dia still akan keluar button seperti ini. Receive payment, issue credit note dan juga issue debit note. So pastikan kalau anda nak isukan credit note dan juga debit note, anda kena pastikan amount yang dibayar tu belum habis lagi lah. Kiranya dia tak bayar full lagi. Contohnya kalau dia nak isukan credit note ataupun debit note, anda akan tekan mana-mana button yang berkenaan. Contohnya untuk issue credit note, saya tekan je button ini. So di sinilah macam mana saya nak isukan credit note. So subject mungkin rosak. CN contohnya item lah. Contoh saya letak so kiranya ni mungkin akan ada penolakan daripada jumlah asal. Tolak 50. Saya tekan submit dan approve. So saya go back ke dalam issue invoice, saya tekan view list. So saya akan nampak berdasarkan CN yang saya apply tadi, boleh nampak balance 250 yang perlu dibayar. Tolak CN yang saya apply tadi lah. So bila saya isi payment, macam biasa isi payment je, suruh dia bayar 250 sahaja. So bila dah full, dia akan keluar seperti ini. So tak nampak lagi button untuk isi payment, issue credit note dan juga issue debit note. Hanya akan keluar detail dan juga copy. So bila saya tekan detail ni, saya boleh nampak lah dia punya debit dan juga kredit. Okay, baik. So itu sahaja dalam bahagian transaction bagi isu invoice. So contohnya kalau anda pergi ke isu invoice di sini, kat sinilah macam mana anda nak applykan invoice lah daripada sini, isu invoice. So isu invoice capital good adalah untuk anda punya pembelian aset. So untuk aset, kita hold dulu di bahagian ini sebab kita perlu isi dulu aset di bahagian ini, barulah kita boleh buat di bahagian ini. Okay, dan untuk receipt macam yang tadi, kalau kita receive payment daripada button ini, so receive payment, so dia akan terus save sebagai receipt lah kalau anda tekan view overall. Kat sini anda tengok view list lah. Kiranya senarai receipt anda yang pernah buat sebelum ni akan keluar di bahagian ini. So boleh nampak inilah yang receipt yang saya keluarkan tadi.
Dan ada cases. So untuk cases pula adalah jual beli tanpa invoice. So untuk anda buat cases, kalau kiranya macam customer yang walk in untuk anda punya kedai, anda tak ada maklumat pasal dia punya data apa langsung, kiranya anda nak buat receipt sahajalah tanpa invoice, so anda boleh buat daripada cases. Untuk buat cases macam biasa, saya akan pilih receive in apa. So receive in ni adalah kita punya bank ataupun cash. Contoh saya pilih bank yang ini, ada saya stick pada lokasi yang mana. Okay. Kalau perasan dia tak ada maklumat yang customer tu. Sebab apa? Sebab ni tanpa invoice Subject receipt jualan. So saya letak je apa-apa item saya letak. Okay, dan saya tekan je button submit dan approve. Okay, kalau perasan dia akan jadi macam ini. So, invoice detail dia tanpa invoice. So, kiranya kita hanya keluarkan receipt sahaja. So, kalau nampak details, kita akan nampak dia punya debit di bahagian bank, kredit di produk jualan kita. So, itu sahaja dalam bahagian revenue. Yang pasti apa yang anda perlu tahu adalah flow tersebut lah. So, anda kena pastikan untuk anda isukan invoice, anda kena buat daripada sini. And then daripada isu invoice tersebut, anda dah dapat payment. So, daripada situ anda akan tekan button overall. So, tick on button receive payment untuk keluarkan receipt daripada invoice tersebut. So, di sini anda boleh nampak senarai credit notes yang anda pernah isukan dan juga debit note yang anda pernah isukan. Anda boleh view dari sini. Untuk download PDF, anda boleh tekan button ini. PDF, Word ataupun Excel. Begitu juga dengan invoice di bahagian ini anda boleh download PDF, Word ataupun Excel. Semua daripada sinilah. Seterusnya untuk bahagian expenses, anda akan pergi ke bahagian creditors dahulu. So macam yang revenue tadi kita nak tengok kita punya debtors. So senarai debtors anda boleh view daripada sini. So untuk creditors pun sama. So kena pastikan creditors ada dahulu senarai supplier anda. Contohnya ada dahulu, barulah anda boleh buat transaction dengan supplier. So anda boleh tengok general ledger dan juga account statement daripada sini, iaitu di creditors dan juga view list. So anda boleh import kalau anda ada file Excel bagi senarai supplier anda yang sedia ada, anda boleh import daripada sinilah. Okay, contoh untuk saya start buat transaction receive invoice dengan saya punya supplier, saya akan tekan button yang macam biasa saya buat tadi. So saya pergi expenses, receive invoice, tekan add new. So kat sini kita akan key in receive invoice, maknanya invoice yang kita dapat daripada supplier tadi. So reference number adalah invoice yang kita dapat daripada supplier. So tengoklah dia punya reference number apa. Contohnya mungkin seperti ini. Receive from adalah kita punya supplier nama dia. Pastikan kita dah isi dahulu rekod dia dalam creditors, baru dia akan display di sini. Okay. Okay, ada subject, saya letaklah pembelian apa-apa. Location, pastikan bahawa location yang mana. Kalau anda ada lebih daripada satu location. That receive, that due, import the payment number dan juga exchange rate. So, exchange rate ni kalau ikut mata wang anda lah. Kalau anda ambil my ringgit sahaja, akan pilih satu sebab default my ringgit kan. So dan item yang anda beli tersebut, mungkin saya beli lainlah, saya beli lain. Saya beli kari. Okay. Okay, so saya dah isi semua dan saya tekan je button submit dan approve. Okay, siap invoice yang saya receive. So sama juga macam revenue tadi. Step dia sama saja. So daripada sini, daripada receive invoice, anda tekan overall. So daripada sinilah anda nak isukan issue payment dan juga kalau ada debit note ataupun credit note yang anda dapat daripada supplier, anda boleh isukan daripada invoice tu di bahagian button ini. So katalah kalau saya dah isukan payment kepada dalam bawah invoice tersebut, saya akan tekan button issue payment. Dan issue from adalah saya bayar tu dalam bentuk apa, cash ke ataupun bank, yang detail yang kita tambah tadi. Contoh saya ambil bank. So macam biasa, ni pilih location. Subject saya masukkan bayaran. So tak ada perubahan dalam kita punya barang ni. Dan kita tekan je button submit dan approve. Right, so anda nampak dia akan keluar seperti ini. So bila kita tengok dalam invoice tadi, receipt invoice, tekan overall, dia akan jadi seperti mana yang kita isukan issue invoice tadi. Cuba ini berbeza perspektif lah, ini untuk receive invoice. So pun sama. So mana-mana kalau anda ada receive credit note juga receive debit note, anda perlu isukan dahulu sebelum anda settlekan payment yang full. So kalau once anda dah settlekan payment yang full,
dia akan jadi macam ni. Dia jadi paid, so anda hanya boleh tengok details dan juga copy sahaja transaction tersebut. Okay, so now kita akan pergi ke bahagian cash purchases pula. So macam revenue tadi kita ada cash sales, maknanya cash sales ni kita hanya isukan receipt sahaja tanpa invoice. Untuk expenses kita akan isukan cash purchases, maknanya kita hanya isukan payment sahaja, isukan PV sahaja contohnya lah, tapi tanpa invoice. So maknanya mungkin kita punya vendor tu, supplier kita tu tak keluarkan invoice lah. So kita akan buat daripada sini. So issue from, kita pilih kita punya, sama kalau kita bayar cash, pilih cash. So untuk saya bayar cash lah. Dan location ada boleh filter dari sini, begitu juga ada receive and watch number. So ni once anda buat issue payment daripada sini, dia akan tambah terus dalam PV dalam finance nanti. Okay, so subject. Contoh getah. Item saya letak getah jugalah. Contoh saya beli kat kedai runcit lah contohnya. Saya beli getah kan. RM10. And then saya tekan je button submit dan approve. Itu saja saya akan buat. So, saya nampak dia akan keluar seperti ini. Without invoice. Okay, and then begitu juga yang receive credit note, receive debit note, mana debit note, credit note yang ada isukan daripada receipt invoice tadi, anda boleh view daripada sini. Receive credit note dan juga receive debit note. Seterusnya bagi bahagian transaction, so kalau anda nak buat ada journal, kalau anda nak buat manually debit dan credit, anda akan buat daripada sinilah untuk transaction. So daripada transaction ni anda akan nampak anda boleh view setiap transaction yang anda buat daripada revenue dan expenses. Contoh anda akan tekan bahagian all location. Contoh anda akan tekan bahagian transaction all location. So di sini apa yang anda akan nampak, setiap transaction yang anda buat di dalam revenue dan juga expenses. So dia akan show di dalam inilah. Macam invoice, receipt, credit note dan debit note, dia akan show di dalam ini. So kalau katalah kalau anda ada nak approvekan transaction tersebut, anda boleh approvekan dia daripada sini. Begitu juga kalau anda tekan ke my location, so di sini anda boleh unapprove, anda boleh reject, anda boleh approvekan transaction. Okay, untuk transaction di sini, kalau anda ada perubahan contohnya berdasarkan invoice ni, anda nak edit balik. Contohnya ini ada kesilapan, contohnya invoice ni anda nak ubah daripada 200 ke 180. Anda tak ada button untuk edit langsung, hanya ada details dan juga copy sahaja. So, apa yang anda perlu buat adalah anda perlu unapprovekan dulu transaction ni, barulah anda boleh edit. Contohnya untuk unapprove anda akan buat di bahagian ini. Klik on transaction dan my location, klik di sini. Dan tekan di bahagian contoh invoice yang saya isukan tadi adalah di sini ya. Saya tekan unapprove di sini. So bila unapprove barulah kita boleh edit. So bila kita edit ni kita boleh ubahlah. Contoh amount tu nak ubah dari RM5 ke RM10 ke ikut anda. So once anda dah tak ada perubahan langsung, dah tekan je button submit balik. So daripada transaction tadi anda tekan my location. So dari sini anda akan nampak transaction tu masih lagi belum di-approve kan, masih lagi pending. Dan saya nak ingatkan lagi, kalau untuk transaction yang anda simpan di dalam ini, so mana-mana transaction yang masih lagi pending, dia tak akan masuk dalam report-report macam P&L, Profit and Loss, General Ledger dan sebagainya. So kena pastikan kalau transaction yang masih lagi pending, anda perlu approve dahulu, baru dia akan masuk dalam reports. So sama ada anda nak approve di sini, ataupun anda nak approve secara bulk. Tik di sini, tik sini dan juga terus tekan je button approve. Okay, ni saya approvekan je. Okay, satu lagi untuk transaction mana yang anda nak delete transaction. So anda tak boleh nak delete suka hatilah transaction, tetapi anda boleh reject transaction tersebut. Okay, untuk reject transaction anda akan tekan di button ini. So kiranya button reject ni macam button delete lah. So bila anda dah reject transaction tu, anda still lagi boleh approve transaction tersebut dengan cara filter di bahagian ini. Untuk tengok rejected, tekan je button reject, tekan filter. And then pilih di bahagian mana yang anda nak unreject. Okay, dan seterusnya anda akan pilih button import further module. So untuk import further module ni adalah integration untuk modul-modul yang lain. So contohnya bila anda klik di bahagian ini, anda akan nampak ada post invoices, CRM invoices, CRM, finance, procurement dan juga finance petty cash. Contohlah kalau saya nak import masuk CRM invoices.
Sebab dalam invoices ni biasanya kita akan buat daripada sini, ataupun kita akan buat invoice yang kita dah isukan daripada CRM pun boleh juga. So invoice daripada CRM ni kita tak perlu nak lagi sekali key in semula dalam accounting, kita hanya boleh import sahaja daripada sini ya. Transaction, import pada modul, contoh saya tekan CRM invoices. So ni adalah senarai invoice yang saya buat dalam CRM. So saya tik sini, tekan je button import. So nanti dia akan masuk dalam kita punya accounting. Contoh saya tunjuk. So ni yang saya masukkan tadi. Kerana invoice ni saya buat dalam CRM. So saya nak masukkan dia dalam accounting, saya buat hanya tekan button tadi dan tekan je button import. Seterusnya untuk custom transaction adalah mana-mana transaction yang dia selalu berlaku. Contohnya kalau kita transfer daripada cash kepada bank, so kita akan tekan button add. And then kita akan letak nama transaction tersebut, transfer okay. So boleh masuk code, boleh masuk description kalau ada, kalau tak ada pun tak apa. So kalau transfer cash to bank, biasanya debit mestilah kita punya bank. Betul lah. Okay, kita pilih bank. So pilih bank yang mana. Credit adalah kita punya cash. So pilih cash yang mana. Kita hanya pilih debit yang kredit sahaja dan tekan je button save. Okay, sekarang kita dah simpan dah transaction tersebut di dalam ini. So dan bila waktu transaction tu berlaku, kita dah transfer cash kepada bank, kita hanya tekan button do transaction sahaja. Okay, yang ini. So bila kita tekan yang ini, dia akan terus savekan yang mana kita dah save tadi. Dia akan keluarkan mana debit dan juga mana kredit. Kita hanya masukkan berapakah nilai amount yang ditransfer tadi. Contohnya apa ni, transfer cash to bank. So kalau transfer tu 200 keluar, 100 keluar, 100 masuk. Kita hanya masukkan itu and then masuk payment information. Okay, tekan je button save dan approve. Okay, siap. Sebenarnya kita akan buat transaction. Saya kena pastikanlah kita letak description. So tadi saya terlepas pandang, tak letak, saya akan keluar macam ni. Selain itu anda akan buat dekat other transaction. Untuk other transaction pula, kita akan buat manually debit dan kredit. Dan juga amount tu berapa nak tolak. So macam tadi jugalah, cuma kat sini akan terus buat straightforward. Debit dan kredit di bahagian mana, and then berapakah nilai tersebut. Contohnya nak transfer cash to bank juga. Pilih kredit, berapa nilai dia. Pilih cash. And then pilih debit, bank kita. Alright, so akan keluar seperti ini. So pastikan transaction ni anda dah buat. So dia tekan je button save and approve. So nanti transaction ni akan simpan di dalam transaction yang kita simpan di dalam inilah my locations. Seterusnya anda akan nampak interlocation. So kalau anda melanggar sistem advance, so kalau anda ada advance punya edition bagi accounting yang di mana chart of accounts tu anda boleh separatekan by location. So anda boleh buat daripada sinilah kena kredit di bahagian mana. So contohnya kalau anda transfer barang daripada location lain kepada location lain, so anda boleh pilihlah kredit bawah chart account yang mana, and then debit bawah chart account yang mana bagi location tersebut. So macam ini saya tak ada advance punya edition, saya hanya ada chart of account sahaja untuk satu location. So saya tak perlu buatlah untuk bahagian ini, untuk location. Seterusnya adalah untuk bahagian chart of accounts. Cuba klik di bahagian ini, tekan chart of accounts. So di sini anda akan nampak chart account yang kita generatekan tadi. Anda boleh edit dia punya header. So, contohnya current assets. Untuk mengembangkan lagi, contohnya kat sini kita ada header-header lain bawah dia. So anda boleh tekan di icon ni. Tekan keluarkanlah header-header yang lain. Ataupun anda boleh double klik sahaja. So nampak bila kita double klik akan keluar detail-detail yang lain. So anda boleh edit, anda boleh add header yang baru, boleh tambah detail yang baru di sini. Cuma anda kena pastikan anda klik di bahagian ini. Kalau anda klik di sini, anda tak boleh nak ada button kat situ. Nampak? Dia tak boleh nak edit. So pastikan anda klik di sini, barulah anda akan ada button untuk tambah header dan juga untuk edit. Seterusnya adalah untuk bahagian assets. So untuk tambah asset yang baru, anda akan tekan button add new di sini. Contohnya saya nak tambah saya punya komputer lah. So saya akan pilih kategori dia dahulu.
computer IT equipment, asset name saya letak stop. Asset type dan juga GST interval. So ini adalah zaman-zaman GST dahulu. So kalau anda rasa barang tersebut tak ada perlukan GST lagi, so tak perlu kosongkan dahulu lah. So kalau anda beli pada zaman GST dulu, anda perlu masukkan daripada sini asset type dan juga GST interval. So and then recovery period, biasanya kalau untuk komputer kita akan letak 20 tahun. So ikut anda lah, kalau anda rasa barang tu mungkin boleh bertahan 10 tahun, letaklah 10 tahun recovery period dia. Service value, so kalau ada nilai tertentu, nilai akhir barang tersebut, bila dah cukup 10 tahun tu, berapakah nilai dia nak service tu, so anda boleh letak di sini. Kalau anda tak pasti berapa nilai dia, anda boleh kosongkan dahulu, kosong dia. Yang penting adalah dekat bahagian purchase information ni, berapakah nilai anda beli desktop tersebut, komputer tu lah. Contoh kalau saya letak kat sini, komputer. Contoh saya beli komputer ni 1005. Waktu saya beli adalah pada tahun 2019. Account date pun sama, tarikh yang sama lah. Dan disposal information, kalau anda aset tersebut anda dah disposekan, berapakah nilai anda disposekan barang tersebut. So kalau anda untuk barang ni anda tak buat disposal, so kosongkan sahaja. Dan tik mana lokasi yang berkenaan bagi aset tersebut. Anda pastikan anda tik di bahagian current assets. So di dekat bahagian fixed asset. Dan untuk bahagian komputer ni kita nak masukkan dia di bahagian header ini. Pastikan tik bahagian ini Kalau komputer, tik ke komputer. Kalau vehicle, tik ke vehicle lah. So then saya tekan je button save. Okay, so now saya dah simpan saya punya standard asset yang sedia ada bagi syarikat saya. So kalau saya nampak apa yang saya simpan tadi adalah ini. Nampak So now bila saya dah ada asset, barulah saya boleh isukan invoice juga receive invoice. Contohlah kalau masa saya beli tu saya dapat invoice daripada supplier untuk pembelian laptop ni. So first thing apa yang saya kena buat, saya akan isi dahulu maklumat pasal asset tersebut di bahagian ini add new. Dan seterusnya once saya dapat invoice masa saya jual beli tu, saya akan masukkan di bahagian ini expenses, receive invoice, capital goods, tekan add new. And then seperti kita buat invoice yang sebelum-sebelum ni juga, kita akan letakkan receive from supplier apa, reference number, subject apa, dan juga kita akan pilih, cuma di sini dia berbeza sikit daripada tadi. Kat sini kita akan pilih asset daripada yang kita isi dahulu dalam ni. Okay, nampak beza dia? So itulah beza dia antara receive invoice dan juga receive invoice capital good. Untuk capital good ni adalah untuk asset. Ini adalah produk jualan yang biasa. Seterusnya, jika anda nak proses depreciation, susut nilai bagi aset anda, anda akan tekan di button ini. And then anda akan pilih depreciation type dulu, sama ada monthly ataupun yearly. Contoh saya pilih yearly, setahunan. So saya nak proses untuk setahun terus. Dan kalau saya nak pilih untuk tahun 2019, saya pilih 2019. Debit to ni adalah biasanya kita akan pilih di bawah detail depreciation. Date transaction kita akan ambil pada hari ni lah. Sebab kita proses pada hari ni kan. Dan kita pilih aset mana yang kita nak proses susut nilai tersebut. Contoh yang ini. Dan tekan je button proses. So dia akan keluarkan transaction tersebut di dalam ini. So once dah changes have been saved, anda boleh tengok proses depreciation tu di dalam inilah. Transaction, my location. So ni contoh depreciation yang keluar. Okay, itu saja untuk bahagian aset. Seterusnya anda akan pergi ke bahagian report pula. So report ni adalah main peranan macam mana. Sebab apa dia main peranan adalah berdasarkan transaction yang anda dah sedia ada dalam ni So kalau transaction ni dah salah, report pun salah lah. So pastikan transaction anda dah double check sebelum anda approve. And then sebab bila anda dah approve tu, baru dia akan masuk dalam report bagi accounting di sini. So report tu anda boleh nampak profit and loss, balance sheet, trial balance, cash flow, general ledger, general listing, dan juga overall ni anda boleh download sales report, expenses, COGS, semua di bahagian inilah. Okay, untuk first report kita akan pergi ke bahagian bank reconciliation dahulu. So untuk bank reconciliation biasanya kita akan guna untuk kita tallykan ataupun kita nak balancekan lah antara bank statement yang kita dapat dengan transaction yang kita buat dalam Office Central. So first thing first, apa yang kita akan pilih? Kita akan pilih kita punya bank dahulu. So ni pun kena pastikan dahulu lah bank statement tu dah ada dahulu kat kita punya tangan ataupun kita punya depan mata Contohnya saya pilih CIB Bank. So dan saya akan filter tarikh yang
paling latest lah. Saya nak tengok transaction yang ada. Contohnya saya nak ambil pada hari ni. So, bila saya tekan reconcile, so dia akan keluar transaction yang exist bagi bank tersebut, antara bank tersebut. So saya boleh nampak dengan bank statement saya dan juga transaction yang sekarang ni. So saya boleh tengok mana yang sama, saya akan tick di sini. Contohnya sama juga dekat bank statement saya pun sama, saya tick sini. Contoh kalau semua sama, saya tick je di bahagian ini. So kena pastikan closing amount ni adalah sama dengan kita punya bank statement yang kita dapat. Okay, contohnya bank statement yang kita dapat tu closing amount dia 5480. So should be no problem lah kalau 5480. Kena samalah transaction yang kita buat ni dengan bank statement yang kita dapat. So tengok bawah sekali tu ada pula bank fees. So ni kalau bank fees secara lamsam. Kalau anda nak buat secara lamsam, anda akan balik sini. Kalau anda nak buat satu-satu, kiranya kalau setiap bank tu bukan berbeza dia punya charge. So anda boleh buat dekat other journal. So ni kalau anda nak buat, kalau ada bank fees secara quick, anda boleh tick di bahagian ini dan letak apa fees dia. Kalau tak ada, kosongkan sahaja di sini. Anda tekan button reconcile sahaja. So bila tekan reconcile, tekan back tulis. So anda boleh nampak inilah amount yang anda dah reconcile tadi. So kalau dia closing amount dia sama dengan bank statement, so dia akan jadi macam ni hitam. Kalau dia merah kat sini, kiranya ada kesilapan lah tu. Kiranya dalam transaction dalam Office Central ni mungkin ada transaction yang tak sama dengan bank statement. So anda perlu betulkan dahulu. So dah betul, barulah anda boleh finalizekan di sini. So di sini anda nampak kalau tak sama, dia akan cakap fix transaction to finalize. Okay, itu saja untuk reconciliation. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian debtors. So untuk bahagian debtors di sini anda boleh download bentuk PDF untuk senarai-senarai debtors yang sedia ada lah. So contohnya di sini dia akan keluar macam ni. Begitu juga dengan creditors. Hanya tekan button download sahaja, sama ada nak download untuk PDF, Word ataupun Excel. Seterusnya anda boleh nampak kalau anda ada buat chart of accounts berdasarkan projek. So anda boleh tengok lah berdasarkan projek tu dia punya individual projek. So saya nak nampak profit and loss berdasarkan projek tertentu sahaja. So saya boleh tekan ini. So ni kiranya saya tak ada apa-apa transaction berdasarkan projek, so dia tak show lah. So kalau saya ada buat transaction berdasarkan certain projek, saya boleh filter lah tengok dia punya profit and loss berdasarkan certain projek sahaja. So kalau saya nak tengok profit and loss berdasarkan semua overall expenses saya dalam company saya dan syarikat, saya akan tengok di bahagian ini, profit and loss, tekan je overall. So saya boleh filter tarikh daripada bila ke bila, dan tekan je button search. So dia akan proseskan, and then profit and loss yang akan keluar adalah berdasarkan transaksi kita yang kita dah approve dengan tadi. Begitu juga dengan balance sheet, tekan overall. So kat sini anda boleh nampak lah balance sheet berdasarkan transaksi yang kita buat. Trial balance. So semua report ni anda boleh dapat daripada sini. Anda boleh filter by tarikh daripada bila ke bila transaction tersebut. Contohnya anda nak tengok report transaction sampai tahun 2000 awal bulan 1 sahaja. So filterlah di sini 1 hari bulan. Dah search. So kalau ada banyak transaction, bagi dia masa dia nak proses. So, kalau tak ada transaction pada tahun sebelum 2021, macam saya ni sebelum tahun 2020 tak ada apa-apa transaction langsung, so dia akan keluar kosong lah macam ni. Kalau ada dia akan keluar. So filter balik tarikh sampai hari ni. Search kembali. So nampaklah ini senarai yang sedia ada. So begitu juga yang general ledger. Contohnya kalau saya nak download general ledger bagi certain header sahaja, so saya akan tekan control dan klik mana-mana header yang saya nak. Contoh saya nak tengok general ledger bagi header COGS dan juga overhead. Klik sahaja. Dan filter tarikh bila ke bila dan tekan je button search. Dia akan keluar general ledger bagi header tersebut sahajalah. Dan katalah kalau saya nak download untuk PDF, saya akan benda yang sama, saya tekan control, saya klik, and then saya akan tekan button PDF ni untuk saya download dalam bentuk PDF.
So bagi dia proses, so yang ini dia akan proses. So bila dah habis proses, anda akan nampak button hujung sekali sebagai download. Tekan yang ini. So inilah contoh PDF yang keluar bagi Danologia. Seterusnya adalah journal listing. Anda akan tekan button overall sahaja. So ini adalah contoh journal listing lah bagi kita punya transaction dalam accounting. Overall, anda akan tekan, kalau anda tengok sales report bagi overall transaction dalam accounting, anda akan tekan ke reports, overall, sales. So filter tarikh bila ke bila, account type contohnya anda nak tengok bagi customer sahaja, okay, pilihkan customer sahaja, bila ke bila, anda tekan je button PDF contohnya. So ni anda akan nampak overall sales report. Begitu juga dengan expenses dan juga COGS. So, jika di bahagian bawah ini anda akan nampak FRS, Financial Reporting Standard. So bagi di sini anda akan nampak ada dua jenis report. Contohnya ini adalah jenis all reports. Ini adalah Financial Reporting Standard bagi FRS punya format. So benda dia adalah benda yang sama sahaja, cuma dia punya interface, dia punya data tu, dia punya detail tu lebih terperinci lah. Contohnya kalau saya tengok profit and loss berdasarkan format FRS. So format FRS ada 3 jenis report yang kita keluarkan, balance sheet, cash flow dan juga profit and loss. Seterusnya untuk bahagian tax report. So jika anda ada dah masukkan maklumat pasal anda punya SST punya number ataupun GST punya number, pastikan letak itu dahulu, barulah anda boleh generatekan tax report di sini. Untuk generate tax report, anda akan tekan, contohnya nak generatekan report SST, klik on SST. Filter tarikh bila ke bila dan tekan je button proses. Okay, baik. So itu sahaja apa function yang ada di dalam accounting.